Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelajar dan pensyarah hubungan akademik kami iaitu Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Bagaimanakah NGO alam sekitar menghadapi cabaran dan masalah untuk menguruskan pelaksanaan kempen kita semula dan buat perbandingan di antara Malaysia dan negara luar. Nama ahli kumpulan kami iaitu nama saya Muhammad Syawal Zulkarnain, seterusnya Nur Nisa binti Muhammad Yusuf, Nur Azila binti Mat Abu, Muhammad Syahmi bin Abdullah, dan saya Muhammad Syawal Zulkarnain akan membentangkan pengenalan dan sedikit kepentingan kempen kita semua ini. Pertama sekali, sebelum kita masuk kepada cabaran dan masalah yang dihadapi oleh negara atau NGO, kita perlu juga tahu kepentingan kita mengamal amalan kita semula dan kebaikan amal kita semula kepada masyarakat dan negara, serta kebaikan kita semula semua sampah sarap yang ada kepada alam sekitar. Seperti mana yang semua tahu, negara kita baru-baru ini telah mengalami bencana banjir kilat yang teruk yang telah meragut beberapa nyawa rakyat Malaysia. Salah satu sebab banjir kilat adalah longkang-longkang di kawasan tersebut tersumbat dan air hujan yang tidak dapat mengalir dengan lancar mengakibatkan paras air naik langsung terjadinya banjir kilat. Dan bagi poin yang pertama, iaitu dari perspektif Islam yang telah diberitahu bahawa dalam surah Al-Mulk ayat ke-67 juzuk 15, bumi adalah merupakan antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara sebelum berpindah ke alam akhirat. Ia tidak menjadi hak milik kekal bagi seorang, bahkan ia adalah sesuatu yang akan diwariskan daripada satu generasi manusia kepada generasi manusia lain sehinggalah tiba saat kehancurannya. Amalan kita semula pada masa kini semakin kurang diamalkan. Hal ini kerana kurangnya galakan dan sokongan daripada mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk menyedarkan rakyat akan kepentingan amalan kita semula. Kita semula adalah satu proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baru. Kita semula bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat ada pada keadaan asli atau asal. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit berkenaan kepentingan kita mengintar semula. Di sini saya ada membuat 5 isi, iaitu isi yang pertama, kepentingan ialah kita dapat mengawal kebersihan kawasan kita dapat dikawal. Dengan kita semula barangan kita dapat mengurangkan pembuangan sampah merata tempat, dan hal ini dapat mengawal kebersihan serta kecantikan kawasan. Seterusnya, kita dapat jauhi diri kita dari penyakit. Seperti mana ramai yang tahu, terdapat penyakit-penyakit yang berkait rapat dengan kebersihan. Sebagai contoh, tragedi wabak kencing tikus di Lombok U di Maran Pahang pada tahun 2010 yang meragut 7 nyawa termasuk seorang anggota bomba dan penyelamat yang tugaskan membersihkan kawasan hutan Lippo Lombok U yang penuh dengan sampah sarap. Dengan kita mengintar semula barangan terpakai kita dapat mengurangkan kebarangkalian perkara sebegini daripada berlaku. Yang ketiga adalah kita dapat mengelakkan bencana alam. Seperti mana yang telah saya terangkan pada awal pembentangan, bencana seperti banjir kilat dapat kita elakkan dengan kita adanya kerjasama semua rakyat untuk membuang dan mengitar semula semua sampah yang terpakai. Seterusnya, kita dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga. Dengan adanya kempen kita semula, kita dapat mengeratkan hubungan sama tetangga. Kempen sebegini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuklah pihak NGO dan semua rakyat Malaysia.
Dan akhir sekali, dan isi yang terakhir adalah kita dapat menjimatkan kos. Memandangkan kita mengintas semula semua barang terhadap kita dapat menjimatkan kos hari hidup harian dengan kita menggunakan semula barang terhadap kita. Itu saja daripada saya. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti cabaran dan masalah NGO alam sekitar dalam menguruskan pelaksanaan kempen kita semula di Malaysia. Yang kedua, mengkaji langkah-langkah dan jalan penyelesaian bagi mengatasi permasalahan yang berlaku ke atas NGO alam sekitar dalam menguruskan pelaksanaan kempen kita semula di negara kita. Yang ketiga, membincangkan kepentingan NGO alam-alam sekitar dalam menguruskan pelaksanaan kempen kita semula di Malaysia. Yang keempat, membandingkan cabaran dan masalah untuk menguruskan pelaksanaan kempen kita semula di antara NGO alam sekitar di Malaysia dan luar negara. Seterusnya adalah dapatan kajian. Kajian ini menggunakan satu kaedah metodologi sahaja, iaitu kajian perpustakaan, di mana ianya tidak memerlukan aktiviti lapangan bagi mendapatkan bahan-bahan rujukan berkaitan topik yang dibincangkan. Penulis memilih kaedah metodologi ini kerana kaedah ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Bagi mendapatkan sumber rujukan melalui kajian perpustakaan, penulis menggunakan perkhidmatan perpustakaan digital dengan melayari laman sesawang yang berkaitan seperti laman web Google Scholar untuk mendapatkan sumber rujukan yang rasmi dan dipercayai. Melalui perkhidmatan perpustakaan digital, penulis dapat mengakses data dan informasi pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Penulis tidak perlu melibatkan diri secara fizikal pada jam layanan perpustakaan, di mana penulis perlu hadir ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Melalui kajian perpustakaan juga, penulis telah mendapatkan sumber daripada petikan akhbar-akhbar lama menggunakan carian internet. Penulis menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tajuk kajian, sejurus itu mencari topik tersebut di laman akhbar yang menyediakan library atau perpustakaan lama bagi surat khabar yang sudah berusia lebih 4 tahun. Maklumat-maklumat penting daripada sumber yang diperoleh seperti nama penulis, tajuk bahan rujukan dan tahun bahan rujukan diterbitkan, kemudiannya disenaraikan untuk diletakkan di bahagian rujukan kelak. Dalam kajian ini, pengkaji perlu meneliti segala sumber yang diperoleh daripada kajian-kajian lepas bagi mendapatkan sokongan terhadap tajuk kajian, seterusnya menjadikan kajian-kajian tersebut sebagai sumber rujukan. Kajian-kajian lepas adalah sangat penting bagi menunjukkan bahawa kajian ini tidak mengulangi kajian-kajian lepas. Selain itu juga, ia juga bertujuan untuk menghargai penulisan ilmiah para cendekiawan dalam bidang yang sama dengan kajian ini. Kebanyakan kajian-kajian lepas diambil daripada kajian yang dilakukan di dalam negara dan beberapa kajian juga diambil daripada luar negara seperti Sweden, Denmark dan Finland. Untuk bahagian saya iaitu isi penting. Yang pertama adalah peranan NGO kepada kerajaan dan kerajaan kepada NGO. Dalam keratan akhbar berita harian, penulis Lamin Syafi'i menekankan bahawa NGO berhasrat supaya kerajaan meluluskan akta undang-undang bahawa bersalah kepada pencemaran alam sekitar didenda dan dipenjara tanpa ikat jamin. Hasil perbincangan kami, tindakan itu berat terhadap pesalah, akan tetapi setelah dilihatkan pemain-pemain industri di Selangor yang mencemarkan sumber air di negeri itu bagi setengah-setengah kawasan, kami bersetuju dengan cadangan NGO tersebut, tetapi undang-undang yang hendak dikenakan, penalti yang nak dikenakan itu hendaklah dihalusi dan diteliti supaya bukan semua bersalah disapu rata dengan undang-undang dengan penalti yang dikenakan.
Sebagai contoh, kalau setakat dia bakar sampah di tempat yang terbuka, dia macam tak melibatkan, tak menjejaskan orang lain, tak perlulah denda dia sampai ke penjara apa semua. Seperti yang jadi di Selangor. Kemudian total maximum daily load, yang ni ada dalam report di mana banyak negara memakai kajian TMDL ni, tapi sebenarnya Malaysia pun melakukan dan menunjukkan kita selari dengan negara-negara yang maju yang lain. Pada tahun 2018, iaitu Dewan Rakyat, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli menyatakan jawapan daripada yang bertanya mengenai National Study on Water Security dengan izin bahasa Inggeris, yang mana kerajaan melalui penyelidikan hidrolik kebangsaan Malaysia atau singkatannya NAHRIM melakukan kajian TMDL. Hasil menjadikan kami Malaysia selari dengan negara-negara maju yang lain. Dan isu yang seterusnya berkenaan pendidikan awal dan kesedaran orang awam terhadap pencemaran alam sekitar. Dan bukan golongan ini saja, walaupun kumpulan sasaran kita adalah sekolah rendah, prasekolah, sekolah menengah dan mahasiswa, ibu bapa sendiri pun boleh melatih anak-anak lah. Jadi warga negara yang menitik beratkan tentang alam sekitar. Tapi menimbulkan persoalan, pendidikan ni siapa yang nak ketengahkan? Maksudnya siapa yang jadi tenaga pengajarnya? Mungkin NGO yang ada kat Malaysia ni yang berpengalaman dalam kepentingan alam sekitar boleh membantu, dan badan-badan institusi penyelidikan kerajaan seperti yang disebutkan tadi, iaitu NAHRIM, penyelidikan hidrolik Malaysia, boleh menjadi tenaga sumbangan kepada anak-anak muda. Seterusnya berkenaan dengan indeks prestasi alam sekitar, iaitu yang diketengahkan juga oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NRI Malaysia dan juga Universiti Teknologi Malaysia UTM pada tahun 2012, bertujuan untuk membuat kajian tentang prestasi alam sekitar di Malaysia dan memberi fokus lebih mendalam ke arah perubahan kualiti air dan cuaca. PPI ialah sebuah indeks yang mengkuantifikasikan dan mengukur prestasi alam sekitar sebuah negara. Indeks ini telah diperkenalkan dan dibangunkan sejak 2006 oleh Universiti Yale di Amerika Syarikat di bawah Pusat Sains Maklumat Sains Bumi Antarabangsa dengan kerjasama Forum Ekonomi Dunia dan Pusat Pendidikan bersama Suruhanjaya Eropah. Indeks ini biasanya digunakan untuk menilai prestasi kecakapan sektor seperti pengangkutan, pembangunan, tenaga, pelaburan, inovasi dan teknologi hijau, dan peranan negara dalam isu pemanasan global. Seterusnya dan last sekali, isu pentingnya adalah kempen 3R. Walaupun telah lama wujud, tapi ini adalah asas kepada asas untuk menjaga alam sekitar lah, iaitu reduce, reuse dan recycle. Reduce, reuse, recycle pengasingan sisa pepejal telah pun dibangunkan oleh pihak kerajaan sebagai langkah ke arah matlamat hierarki sisa pepejal. Kedua-dua inisiatif ini telah pun menunjukkan perubahan dalam peratusan keadaan kita semula di Malaysia. Artikel ni didapati pada tahun 2007 and still diguna pakai lagi, dan banyak kita boleh nampak pun di sekolah-sekolah, banyak informasi semua dilekatkan di
paparan kenyataan dulu lah. Ini amat berguna. Saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan. Okey. Untuk kesimpulan, rakyat Malaysia perlu bersatu padu untuk bekerjasama dalam menjaga alam sekitar, kerana ianya merupakan salah satu tonggak utama bagi Malaysia bersih dan keselamatan alam sekitar. Pihak NGO negara hendaklah mengikuti dan mencontohi program-program alam sekitar yang dijalankan di negara antarabangsa. Contohnya di Jerman, Jepun dan lain-lain yang telah mengamalkan sistem kitar semula dan ianya sangat dipraktikkan di negara-negara antarabangsa. Rakyat Malaysia hendaklah sedar akan kepentingan alam sekitar negara kita, bukan sahaja ia menjadi satu tarikan satu pelancongan dan yang mengharumkan nama negara. Ia juga dapat menghindarkan diri daripada bencana dan jangkitan penyakit. Ini kerana daripada pencemaran yang terjadi daripada alam sekitar yang tak terjaga akan menyebabkan banyak jenis penyakit. Okey. Yang akhir sekali, pihak NGO perlu berusaha untuk mendidik dan memberi pengetahuan kepada rakyat negara supaya menghasilkan sampah sarap mereka seperti kempen kita semula. Seperti yang saya cakap tadi, kempen kita semula sangatlah dipraktikkan di negara antarabangsa kerana ini sangatlah efektif untuk menjaga alam sekitar. Okey, cadangan untuk projek ini adalah dengan cara menghebahkan info-info semasa berkenaan alam sekitar dan dalam dan luar negara. Ini bagi menaikkan semangat rakyat Malaysia untuk menjaga alam sekitar dan menaikkan pengetahuan apa yang akan terjadi sekiranya alam sekitar tercemar. Dan seterusnya, melaksanakan kempen-kempen di sekolah kepada para pelajar. So, dari sini ianya adalah untuk mendidik para pelajar daripada usia pelajar untuk menjalankan kempen-kempen kita, contoh seperti mendedahkan para pelajar kepada kepentingan kita semula, penjagaan alam sekitar dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.